yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, Pemilihan timbalan speaker. ahli-ahli yang berhormat, tolong diam, tolong diam. Kami tak hormat, tak Tolong pilih. Tolong diam, tak diundi. Mengikut Tak hormat keluar. Kami tak hormat keluar. Tak dipilih, tak diundi. Siapa undi you? Tak hormat, tak diundi. You Macam mana kami voted nak for the hormat? speaker. Tak hormat keluar. You voted for Kalau the menang speaker. pemilihan, okey. ahli-ahli yang Siapa berhormat. yang undi untuk speaker? Tuan Timbalan yang dipertua telah membuat ruling beliau. Boleh keluar. Tak suka Bila boleh masa keluar. undi? Tuan Timbalan speaker telah membuat Mana undi dia? keputusan beliau. Kontrol naik, kontrol naik, kontrol naik. Siapa yang kira Speaker. undi? Bila masa undi? Kontrol. When did we vote for this speaker? Kontrol naik. Can somebody tell me? When did we vote for this speaker? All of you all there. Mengikut peraturan 46, mengikut peraturan When did we 46, vote for this speaker? Halau, halau. Halau mereka, halau. Speaker kontrol mic. Jangan bagi dia orang cakap. Sekarang kita teruskan pemilihan timbalan speaker. arau jadi speaker lah. Saya akan teruskan dengan ucapan saya ya. Tak ada standard with speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payahlah berucap. Kamu dengarlah. Assalamualaikum warahmatullahi taala Tak payah wabarakatuh. berucap. Dipilih pun. Dan selamat sejahtera. Tak dipilih pun. Ahli-ahli yang berhormat, kerajaan pintu belakang terlebih dahulu pun pintu belakang. Kerajaan pintu belakang, speaker pun pintu belakang. Tak buat ikut. Ni speaker tepung atap ke Ini ni? speaker tebuk atap. Nak tutup yang itu Ya. Kena tekan ni. Dan tak ada orang nanti you lah. Bismillahirrahmanirrahim. Speaker, speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ahli-ahli yang berhormat semua. Kena tekan. Ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya saya diberi pengiktirafan yang tinggi seperti pada hari ini. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mencadangkan saya untuk dipilih menjawat jawatan yang di-Pertua Dewan Yang Mulia ini. Saya mengambil kesempatan. Nobody appointed you. You did not even face competition. You did not even face competition. Tolong diam. This is the problem. You do Tolong not even diam. face competition. Tolong diam. Ya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat kerana melantik saya sebagai yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terima kasih saya juga kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam proses pelantikan saya walaupun tidak menyokong pelantikan saya. Kerana dengan mengambil bahagian di dalam proses itu, ahli-ahli yang berhormat telah menyubur dan menyemarakkan lagi amalan demokrasi berparlimen kita. Pelantikan ini adalah satu penghormatan yang tinggi kepada saya. Namun saya sedar bahawa ianya juga adalah satu amanah negara kepada saya. Seperti mana ikrar yang telah saya bacakan tadi, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas dan memenuhi amanah tersebut. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, memandangkan keahlian Dewan Yang Mulia ini yang dipenuhi dengan ahli-ahli yang amat berpengalaman, para peguam yang tersohor dan para cendekiawan yang ternama, saya tidak perlu lagi menyentuh tentang konsep pembahagian kuasa, separation of powers, yang kita amalkan dan kedudukan parlimen di dalam skema pentadbiran negara, kerana saya rasa ahli-ahli yang berhormat semua
sudah tentunya lebih arif daripada saya tentang hal tersebut. Walaupun begitu, saya rasa tidak keterlaluan untuk kita mengingatkan diri kita bahawa Parlimen perlu diperkasakan untuk menjadi sebuah institusi di mana pihak kerajaan memenuhi tanggungjawabnya untuk mentadbir negara dengan sempurna dan berkesan. Shah Alam. Speaker. Datuk Sila Speaker. keluar. Jangan dengar Datuk cakap Speaker, Dewan. sila Teruskan. keluar. Peraturan keluar Bersara, Dewan. Datuk Speaker. Halau Shah Alam keluar. Datuk Speaker. Sila keluar Dewan. Apa ni, Speaker? Hari pertama yang masuk ah. Halau keluar. Sehingga habis. Sehingga habis They not even hari face ini. competition. Sila keluar Dewan. You apa? Saya hukum sehingga habis persidangan Dewan pada hari ini. Ya. Apa ni? Apalah. Terima kasih. Sila keluar. Sila keluar. Speaker apa? Siapa lagi nak keluar? Atas alasan apa? Apa ni? Apa salah? Sila keluar. Atas alasan apa? Apa salah Speaker? Atas alasan apa? Apa salah? Tentang tentang apa? Bercakap tentang demokrasi. Atas Speaker. alasan apa? Apa ni? Where is the rule of law? Shah Alam. Malu Parlimen. Sila keluar. Speaker temu adab. Speaker temu adab. Sila keluar. Sila keluar. Memalukan. Decorum please. Lebih baik keluar daripada ganggu Dewan. Itu yang Boleh saya terbaik. sambung sekarang? Terima kasih. Ya. Bye-bye. Tipu CJ pun nak cakap juga. Walaupun begitu, saya rasa tidak keterlaluan untuk kita mengingatkan diri kita bahawa Parlimen perlu diperkasakan untuk menjadi sebuah institusi di mana pihak kerajaan memenuhi tanggungjawabnya untuk mentadbir negara dengan sempurna dan berkesan. Harapnya di sinilah tempatnya dasar-dasar dan undang-undang yang menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kemakmuran rakyat dapat diperkenalkan kerajaan. Di sinilah juga segala tindak tanduk kerajaan dapat dipersoalkan dan diperhalusi. Pada masa yang sama, saya terpanggil untuk mengulangi apa yang dititahkan oleh almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah di dalam titah baginda di Harvard Club of Malaysia pada 19 September 1987 yang bertajuk Checks and Balances in the Constitutional Democracy. Saya petik di dalam bahasa asal. But I would like to emphasize that just as the party in power must act responsibly, so must the opposition. The opposition, for its part, is obliged to present reasonable argument, to criticize, but not to obstruct. Saya rasa penekanan almarhum amat relevan sekali. Bukan sahaja Parlimen merupakan satu medan di mana pihak kerajaan perlu membuktikan kebertanggungjawabnya di dalam mengubal dasar dan undang-undang negara demi kepentingan negara. Pihak pembangkang pula mempunyai beban untuk sama-sama menyumbang ke arah kebaikan bersama negara kita dengan hujah-hujah yang munasabah, dengan kritikan dan bukannya halangan. Sesungguhnya Parlimen ke-14 ini merupakan satu era baru. Rata-rata berpendapat bahawa majoriti tipis di pihak kerajaan membawa ketidakstabilan. Namun saya berpendapat majoriti tipis itu merupakan pemangkin analisa dan pendebatan yang lebih bermakna dan dinamis. Namun, matlamat tersebut tidak akan dapat dicapai sekiranya ahli-ahli yang berhormat tidak meninggalkan politik dan prinsip kepartian di dalam menjalankan tugas di Parlimen. Negarawan dan ahli falsafah Ireland yang terkemuka Edmund Burke pernah berkata, dan saya petik di dalam bahasa asal, "Your representative owes you not his industry only, but his judgment. And he betrays instead of serving you if he sacrifices it to your opinion. Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests, which interests each must maintain as an agent and advocate against other agents and advocates.
But Parliament is a deliberative assembly of one nation with one interest, that of the whole, where not local purposes, not local prejudices ought to guide, but the general good resulting from the general reason of the whole. You choose a member indeed, but when you have chosen him, he is not a member of Bristol, but he is a member of Parliament. Sesungguhnya, Parlimen itu bukannya satu kongres yang dipenuhi dengan duta-duta yang berkepentingan secara bermusuhan, di mana kepentingan masing-masing perlu dipertahankan. Parlimen sebaliknya ialah satu himpunan perbincangan untuk satu negara, dengan hanya satu kepentingan, iaitu kepentingan menyeluruh untuk kepentingan bersama, yakni kepentingan negara. Sekiranya Edmund Burke bercakap di sini pada hari ini dan mengambil kira keadaan tempatan, maka sudah tentulah ayat beliau yang terakhir akan mungkin berbunyi seperti berikut. Kamu sememangnya memilih ahli, tetapi apabila kamu memilih beliau, dia bukannya ahli dari Langkawi, dari Paguh maupun dari Port Dickson. Akan tetapi, dia merupakan seorang ahli parlimen. Ahli-ahli yang berhormat, di dalam negara kita menghadapi pandemik COVID-19 dan kesannya terhadap ekonomi, satu keadaan yang tidak pernah negara kita maupun negara-negara lain di dunia ini hadapi sebelum ini, saya percaya ahli-ahli yang berhormat akan menjalankan tugas dengan sempurna demi kebaikan dan kepentingan negara kita, Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk menghargai jasa-jasa perkhidmatan sahabat saya, Tan Sri Datuk Muhammad Arif Mat Yusof, kepada Dewan Rakyat khasnya dan institusi Parlimen amnya. Saya berharap agar ahli-ahli yang berhormat sekalian dapat memberi kerjasama yang baik kepada saya, seperti mana yang telah diberikan kepada Tan Sri Datuk Muhammad Arif Mat Yusof sebelum ini, agar kita dapat bersama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai ahli Dewan yang mulia ini dengan adil dan saksama. Saya akhiri ucapan ringkas ini dengan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas pelantikan saya sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Semoga Allah SWT mempermudahkan tugas kita bersama. Saya berjanji akan cuba menunaikan tugas-tugas saya dengan saksama seperti mana ikrar yang telah saya lafazkan tadi. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker Haram. Tuan Speaker. Shame on you, Tuan Speaker. Tuan Speaker. You are not supposed to... Tuan Speaker. Speaker, semua nasihat tadi semua betul, Nasihat tadi tapi semua Tuan untuk Speaker diri, tak untuk ikut. diri Speaker ke? Masalahnya semua nasihat tadi sangat baik. Kita semua sanjung tinggi. Malangnya pelantikan tadi tak ikut semua nasihat-nasihat. Tuan Speaker yang cakap telah tapi Tuan tak Speaker buat. bacakan. Harap Tuan Speaker memperbetulkan keadaan, bagilah kita hak untuk membuat pengundian. Kalau lepas itu Tuan Speaker dilantik, kita sanjung tinggi dan sokong sepenuhnya. Ini yang kita mesti pelihara untuk Dewan yang mulia ini. Kalau tidak, ini jadi satu presiden yang amat buruk untuk masa depan ahli majlis parlimen kita ini. Saya baca surat lah. Ahli-ahli yang berhormat, Point of order. Setiausaha telah menerima surat peletakan jawatan yang ditandatangani sendiri oleh Timbalan Tuan Yang di-Pertua kepada Setiausaha, maka jawatan Timbalan Tuan Yang di-Pertua telah kosong di bawah perkara 57 2 kapital A Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, mengikut peraturan mesyuarat 6, maka urusan Datuk Dewan Speaker. hendaklah diteruskan dengan memilih Timbalan Tuan Yang di-Pertua. Datuk Speaker. Setiausaha, Datuk Speaker. silakan. Speaker. Ya, Point of order. Datuk Speaker. ya, Datuk Speaker. Can you hear my point of order, please? ya, ya. Tuan Speaker, bila ada peraturan mesyuarat, Tuan Speaker kena dengar. Tuan Speaker orang baru kena dengar dulu. Saya nak kata Tuan Speaker, kalau ada peraturan mesyuarat, you have to Saya listen persilakan first and Yang make a Berhormat ruling. Perdana Menteri. Point of Mana order. boleh? Ada Untuk menarik balik. orders. Belajarlah Speaker. sikit. Point of order overtakes all. Speaker, takkan Speaker tak tahu bila point of order. Saya When a point of mohon order is raised, you have to cadang listen. dia. Speaker, there's a point of order. You have to listen. Untuk menarik balik usul di nombor 4 seperti yang tertera dalam surat. Patut bergerak. Ada point of order ya? Tuan Speaker, saya ingat bila ada
cadangan atau teguran, point of order, Tuan Speaker kena dengar dulu. Saya. Ada point of order? Dato' Speaker. Speaker, saya ingin bermula dengan peraturan mesyuarat 4. Sebelum ini, Dato' Speaker mungkin tidak tahu apa yang terjadi dalam Parlimen. Di mana Yang Berhormat Tuan Speaker pun telah mengatakan due process dalam pemilihan Speaker hari ini. Sebenarnya tidak ada due process tersebut diikuti hari ini langsung. This has to be taken into account. You may not know before that, but at least Sekarang ini pemilihan timbalan Speaker, pasal apa? Boleh saya jawab? Dan Dato' Speaker, Mana peraturan mesyuarat berapa ni? Dato' Speaker, in your sekarang speech pemilihan timbalan Speaker, ada beberapa dia yang bawa kamu order yang pemilihan berhormat Speaker. telah mengatakan you've created history as a speaker with so much of noise getting the job, and on top of it, in the process you have also asked somebody to be out of this Dewan. Yang itu pun historik juga. Saya harap Yang Berhormat Speaker, we have got nothing against you personally, but I think this is the office that matters. I hope, Dato' Speaker, you will go back and look at, dig your conscience and look at... Cakap Melayu lah. Kalau tak cakap Melayu, you are fit to be in this parliament. Adakah ia perlu Speaker. disabai, Boleh saya buat ruling? ubah sesuai supaya satu tindakan susulan diambil. Ya. Terima kasih. Mengikut peraturan 46, setelah sesuatu masalah itu telah diselesaikan oleh pengerusi mesyuarat, maka tidak boleh lagi didebatkan perkara tersebut. No, Dato' Speaker, saya setuju kepada itu. Perkara itu telah selesai. No, Perkara itu telah selesai. Saya telah mengambil hak sumpah. saya telah dicabuli. My right has been Ya, denied. tapi perkara itu telah selesai. You are the new speaker. You must understand that Saya faham. that aturan 4 has not been observed. The very primary Yang Berhormat right Ipoh of Barat. a member of parliament. Yang Berhormat Ipoh Barat merujuk kepada peraturan. Saya juga merujuk kepada peraturan. Peraturan 46 dengan terang mengatakan apabila sesuatu masalah itu telah diselesaikan oleh pengerusi, maka tidak ada lagi perdebatan tentangnya. Ya? Terima kasih. No, I'm Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maaf. Ya. tadi saya balik. Tuan Ketua. Tuan Ketua, saya nak ulang sekali lagi, iaitu saya mohon mencadangkan untuk menarik balik usul di nombor 4 seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat pada hari ini. Terima kasih. Speaker, saya sokong. Tuan Ketua. Terima kasih. Point of order, Tuan Ketua. Ahli-ahli yang berhormat, saya... Oh, Boleh. Saya minta izin untuk... Yang Berhormat Puchong, ya. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Ketua, point of order ini dibangkitkan selepas usul dibaca dan dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada Paguh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekiranya saya boleh, Tuan Speaker, saya buat rujukan kepada apa yang dicadangkan dan di situ dinyatakan, dan ini cadangan nombor 5, saya mohon cadangkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang, dipilih menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, dan ianya juga menetapkan bahawa ianya mengikut Peraturan Mesyuarat 62 yang dibaca bersama Tuan Speaker, Peraturan 4/1, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Tuan Speaker, I'm not sure if you have it before you, but it's item number 5. Tuan Speaker, di sini izinkan saya rujuk kepada aturan mesyuarat nombor 3. Dan khususnya, ianya kena dibaca dengan 4/1. Dan saya minta pandangan dan juga panduan daripada Tuan Speaker, kerana kemungkinan di sini ada lompangan yang perlu kita lihat sebagai ahli-ahli parlimen berkenaan dengan prosedur apabila seseorang itu dicadang untuk dilantik sebagai speaker ataupun timbalan speaker. Izinkan saya. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada aturan mesyuarat nombor 3, saya tak pasti sama ada yang Tuan Speaker ada. Dan 3 menyatakan, dan saya bacakan Tuan Speaker, izinkan saya. Bila-bila jawatan Ketua kosong baik dengan sebab dibubarkan Parlimen atau dengan lain-lain sebab, maka majlis baik cukup bilang ahlinya hendaklah memilih Tuan Ketua.
Then of course we go on to 4 yang menyatakan bahawa aturan memilih itu, and I'm not going to read the whole thing, Tuan Speaker, just to come home to the point, which is the last 2 sentences, juga hendak memberitahu kepada setiausaha dengan bersurat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat. Ini juga perkara yang telah pun dibangkitkan dan dihujah oleh sahabat saya, Menteri daripada Kota Baru tadi. Tuan Speaker, soal dia ini, sekarang kita lihat bagaimana hari ini ada satu pengumuman dibuat, iaitu peletakan jawatan Timbalan Speaker. Maka perkara itu hanya berlaku sekarang, hari ini. Baru saya rasa setengah jam yang lalu, surat dikemukakan kepada Assistant Corrected Setiausaha, surat dikemukakan. Jadi soal dia, kekosongan itu hanya berlaku sekarang. Tidak sebelum daripada ini. Dan oleh kerana tidak sebelum daripada ini, maka kita ini tidak ada kekosongan yang membolehkan kita ini mencadangkan. Bagi saya peluang. Ya. Kita ini nak Pak saya salah, you Tak apa. Silakan, Wabi. Ya. Tuan Speaker, pasal salah ini macam ni. Tuan Speaker kena biasa dengan dia. Dia memang tak tahu apa-apa. Ini memang cari pasal saya ada, Datuk Speaker. Ya. Ini Abuse of standing order, abuse of this. Jangan bagi peluang lagi macam ni. Point of order. Wabi. Gangguan. Lord Speaker, point of order. You don't like the speaker, you get out. No, you, pasal salah, you get out. You get out, pasal salah. sabar. Ya, Wabi. Alah. Sila teruskan. Ya. Baliklah lu Point kepala. of order. Speaker, Nanti calit balik pun tahu. point of order kepada point of order yang dikeluarkan oleh yang Ya, Biarau. point of order. Saya cakap point of order, okey. Biar saya habis. Pemilihan dia bukan point of order. Biar Sudahlah. Point of order. Ni, siapa Sebab nama dia? yang berhormat merujuk kepada perkara 3. Ya. Perkara 3 ialah pemilihan speaker. Tetapi pemilihan speaker ialah bawah perkara 6. Ya. Yang hormat. Ya. Yang hormat tak rujuk perkara 6. Jadi point of order kepada point of order tadi is not Apa dia kena? perkara 3, perkara 6. Sekarang kita duduk di bawah perkara 6, timbalan speaker. Boleh. Ya, silakan. Wabi. Terima kasih yang berhormat daripada Arau. Mungkin yang berhormat tak faham undang-undang, biar saya bagi sedikit nasihat. Ya. Kalau yang berhormat, Ini undang-undang Wabi. tak boleh pakai. To the point. to the point, kalau yang berhormat, Point of order saya yang berhormat. Bukan semua lawyer pandai Yang tau. berhormat merujuk kepada perkara 3, Ya. pemilihan speaker. Ya. Tapi speaker telah menyebutkan Ya, Tuan tadi Speaker, bahawa saya teruskan. kita memilih timbalan speaker, perkara 6. yang tadi Ya. saya Yang sebut, berhormat Tuan saya Speaker, terpaksa Ini mengatakan- lawyer pucung Ya, boleh Biarau. pakai. Tapi tak faham undang. Ya, terima kasih. Sila, Wabi. To the point, please. Ya. Terima kasih, Tuan Speaker. Jadi, Tuan Speaker, yang saya bangkitkan ini berkenaan atur cara perlantikan dan juga cadangan berkenaan dengan Speaker dan juga Deputy Speaker. Ya. Tadi saya sebut. Pasal itu saya rujuk kepada 3, 4 dan juga sekarang untuk Deputy Speaker 6-1. So it's all together as one. Jadi Ya. soal yang bangkit, di mana kita ada keadaan sebegini. Di mana kekosongan berlaku akibat daripada tindakan letak jawatan timbalan speaker Ya. itu, maka soal dia kita kena putuskan. Sama ada vacancy itu berlaku sekarang. Kalau vacancy berlaku sekarang, soal dia adalah sama ada ataupun tidak usul ini Ya. yang telah pun dikemukakan oleh Pagu ini adalah teratur kerana ianya dimasukkan sebelum ada kekosongan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Tuan Speaker, kalau boleh saya juga minta panduan dan juga dipikirkan perkara ini. Berkenaan dengan sama ada ataupun tidak, kita ada hak untuk minta supaya kita diberi peluang Ya. untuk juga cadangkan nama kita, memandangkan kekosongan itu hanya berbangkit sekarang. Ya. Jadi ini dua perkara yang saya minta supaya... Boleh saya buat ruling? Masih. Terima kasih. Saya telah perhatikan aturan 4.1 YB. Sebenarnya tidak ada yang diperkatakan di dalam 4.1 bahawa sesuatu pencalonan itu hanya boleh dilakukan selepas kekosongan. Ianya mengatakan bahawa apabila seseorang itu ingin mencalonkan, maka beliau mesti membuat satu notis kepada setiausaha 14 hari sebelum tarikh mesyuarat. Dia tidak kata sesuatu pencalonan itu hanya boleh dibuat hanya boleh dibuat selepas kekosongan. Ya, jadi sebelum ini terdapat satu pencalonan untuk timbalan yang di-Pertua yang baru yang telah dibuat oleh pihak yang amat berhormat Perdana Menteri. Tetapi pihak yang di sebelah sini tidak mencalonkan sesiapa. Malah kita pun tahu bahawa sebelum ini terdapat banyak sekali kenyataan daripada pihak di sebelah sini bahawa mereka akan terus-menerus menyokong
timbalan Yang di-Pertua yang telah meletakkan jawatan iaitu Yang Berhormat Ngah Komeng. Jadi itulah calon saya rasa di sebelah pihak sini. Tuan Speaker, Jadi pada hari ini tiba-tiba Tuan Speaker, boleh saya celah sikit? Bagaimana Tuan Speaker nak jelaskan nombor 3 bila-bila jawatan Tuan Yang di-Pertua itu kosong? ya, Dah ada 6-1. ya. So, dia ketika kosong baru boleh lantik, baru boleh calonkan. Tanya balik. Yang 4-1 Yang Berhormat tanya balik. procedural. Ya, saya faham. Peraturan 3 cuma mengatakan bahawa apabila kosong, maka apabila cukup bilang pada kali yang pertama itu, maka timbalan Yang Pertua ataupun Yang di-Pertua perlu dilantik. Itu saja. Tapi dia tak kata bahawa pencalonan hanya boleh dibuat selepas kekosongan. Tak ada. Tuan Speaker, boleh saya Tak ada. dapat penjelasan? Saya pun Tuan Speaker, Tuan Speaker Yang dapat Berhormat, penjelasan. memandangkan jawatan Tuan Speaker, seorang timbalan Yang di-Pertua Penjelasan. Sendiri telah kita. kosong. Order. Tuan Speaker, Saya telah buat ruling. Bukan. Saya telah buat ruling. Bukan, saya nak dapat satu Saya telah buat penjelasan. ruling. Kalau Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, yang ada adalah memandangkan yang saya jawatan sokong, seorang takkan timbalan saya Yang di-Pertua calonkan telah yang kosong, calon yang baru. maka mengikut Peraturan Mesyuarat 61, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, urusan tak Dewan rasional. diteruskan dengan memilih timbalan Yang di-Pertua. Setiausaha, silakan. Tuan Speaker, memilih seorang boleh timbalan dapat yang penjelasan di-Pertua tentang Dewan Rakyat. ruling tadi. Saya telah buat ruling. Telah menerima Saya tak satu dapat cadangan penjelasan. untuk Kalau Saya telah buat ruling. sila beri kita peluang untuk berbahas. Sila berikan kita peluang untuk berbahas. dalam surat Boleh bertarikh dapat Isnin penjelasan? 29 Kalau Tuan Jun Speaker 2020. itu yang sedang Yang amat duduk berhormat atas Perdana Menteri kerusi adalah akan yang disokong mencadangkan oleh saya, pemilihan bagaimana seorang saya timbalan nak yang sebelum di-Pertua itu Dewan dapat Rakyat. nak buat pencalonan. Tolong dapat penjelasan. Tan Sri Tuan Muhammad Ketua, Arif adalah speaker yang saya sokong. mohon Bagaimana mencadangkan saya nak buat bahawa pencalonan Yang masa itu? Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, Ahli Parlimen Pengerang, dipilih menjadi timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan mengikut Peraturan Mesyuarat 6/2 yang dibaca bersama Peraturan 41/1 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, saya telah memastikan bahawa beliau bersetuju untuk berkhidmat jika dipilih. Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong. Ahli-ahli Yang Berhormat, Tuan Yang di-Pertua, kalau begini, tadi kata memertababkan saya telah buat ruling. Parlimen. Jadi cara ini Yang Berhormat Berwas, ruling sudah Ini dibuat. merupakan satu prosedur yang sangat Ruling berlaku. Wabi Berwas. Apapun persepsi Tadi, Yang Berhormat, Tuan Speaker dah baru buat bagi ruling. nasihat YB supaya Berwas, Dewan apa YB Berwas. undang lah. dengan Apa baik. melanggar undang-undang YB Kita bagi Berwas? cadangan supaya YB Berwas. dibuat secara Keputusan sudah dibuat. terbaik. Saya telah buat ruling. Kalau tidak setuju, tolong berikan notis Tulis. khusus substantif untuk mempersoalkan ruling Nama saya. siapa guam tak Itulah, apa. sebab itu Ahli-ahli Yang Berhormat, nasihat tadi ini oleh kerana hanya ada seorang ahli sahaja yang Ya. telah dicadangkan dan disokong untuk memenuhi jawatan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, maka mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 6/2 dibaca bersama peruntukan Peraturan Mesyuarat 4/3, saya dengan ini memasyurkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, Ahli Tuan Yang Parlimen di-Pertua. Pengerang, Yang dipilih di-Pertua. menjadi timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua. Dengan itu saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman Said, timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, mengambil tempat yang telah disediakan. Tuan Yang di-Pertua, kalau tadi pelantikan Tuan Yang di-Pertua, Tuan Boleh sulat kasih. speaker tidak ada di sini tak apa. Kalau tadi Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, Itu sulat kasih tulis. Tunggulah kami sebut. YB Speaker. Speaker ni timbalan YB Speaker. Diam lah you. Mana saya kata? Ini saya kata. Saya baca yang ni. Dulu macam inilah kita kena ya. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Allah bayar cash. Oh, ya. Saya menjemput YB Menteri Undang-Undang, YB Kota Baru untuk membuat satu usul. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 16/4, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat Kamar Khas pada hari ini
ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditetapkan. Terima kasih. Tuan Ketua, saya menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka usul disetujukan. Yang berhormat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 76 untuk menggantikan ahli-ahli jawatankuasa pemilih. Yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, usul jawatankuasa pemilih Dewan Rakyat. Perdana Menteri dengan ini mencadangkan bahawa mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 76, Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat, saya dengan ini mohon mencadangkan supaya Yang Berhormat berikut. Satu, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Ahli Parlimen Gombak. Dua, Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Larut. Ketiga, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid bin Hamidi, Ahli Parlimen Bagan Datuk. Yang keempat, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof, Ahli Parlimen Petrajaya. Yang kelima, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Port Dickson, dilantik sebagai ahli jawatankuasa pemilih di bawah Peraturan Mesyuarat 76 untuk tempoh Parlimen ke-14 bagi menggantikan ahli-ahli yang berhormat seperti berikut. Pertama, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Ahli Parlimen Pagoh. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Bera. Yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, Ahli Parlimen Pandan. Yang keempat, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu, Ahli Parlimen Kota Raja. Yang kelima, Yang Berhormat Datuk Ignatius Darrell Liking, Ahli Parlimen Penampang. Dan Yang Berhormat Tuan Tan Kok Wai, Ahli Parlimen Ceras. Saya mohon mencadangkan. Tuan Speaker, saya mohon penjelasan sedikit. Betul, saya mohon menyokong. Saya mohon penjelasan. Minta penjelasan. Ya. Saya ingin tahu, ini sekadar penjelasan. Tadi saya dengar senarai nama yang telah dibaca tadi. Tak ada ahli parlimen wanita dalam jawatankuasa tersebut. Di bawah Pakatan Harapan, Yang Berhormat Pandan menganggotai jawatankuasa tersebut. Tapi kali ini tak ada seorang pun wanita dalam jawatankuasa tersebut. Boleh Yang Berhormat Menteri jelaskan kenapa ke tak cukup wanita yang berkaliber sebelah Perikatan Nasional ni? Gelap, tak nampak. Saya rasa perkara tersebut boleh dibangkitkan semasa perbahasan ya. Tapi mohon, kenapa Menteri tak boleh jawab sekarang? Semasa perbahasan lah. Bolehlah jawab sekarang. Dah Nanti- umumkan sekarang. Sebab sekarang belum dibahas. Tapi dah umumkan. Kalau Yalah, dia ada tapi belum. sebab, biarkan dia Biarlah saya panggil bahas dulu. Boleh tak? Tolong. Thank Speaker. Ahli-ahli yang berhormat. bagus sangatlah. Ahli-ahli yang berhormat. Speaker. Masalah sekarang ini ialah usul Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri ini terbuka untuk dibahas. Maka saya jemput. Saya mulakan perbahasan. Saya jemput di sebelah sini dahulu. Dibuka untuk perbahasan. Sebelum itu, Speaker, atas peraturan. Saya minta Yang Berhormat tarik balik kenyataan gelap tak nampak tadi. Saya pun gelap, tak nampak. Apa ada different dia? Yang ditujukan YB pun gelap. Gelap tak ada jadi isu. Saya rasa mari kita bahaskan. Saya paling gelap, takkan gelap nak jadi isu. Mari kita bahaskan. Saya paling gelap. Speaker, Jadi you apa allow masalah gelap language sekarang ni? in the Dewan? Speaker, saya minta ditarik saja. Itu saja, Speaker. Mari kita bahaskan. Macam mana saya tarik? Saya gelap. Mana boleh saya tarik? Saya kata saya gelap. Saya minta Yang Berhormat tarik balik kenyataan itu. Tolong duduk. Speaker, saya setuju. Beliau tak nafikan. Saya setuju. Datuk Speaker. Beliau tak nafikan. Saya tidak menyatakan bahawa beliau gelap. Saya tidak kata YB ni gelap. Saya kata gelap, saya pun gelap. Pakailah bedak. Terima kasih. Selesai masalah. Yang Berhormat Speaker, you cannot allow that kind of language.
Saya mulakan bahas untuk usul yang telah dibuat oleh Speaker, belum buat ruling tadi. Speaker, ruling please. untuk Speaker, balik. you are a newly minted speaker. You must have some order. You cannot allow him to use such language. Tuan Speaker, I'd like to raise Ini point saya of nak buat order. order lah ni. Tadi Sekarang saya buka untuk keluar begitu gah. saya buka Sekarang baling. Kena Saya buat buka baling. Speaker, saya minta kita buat ruling pasal benda ni. saya buka pembahasan untuk usul yang dibuat oleh YB Menteri Tapi dari Saya nak Speaker, bangkitkan saya minta maaf. point of Saya minta order. maaf. Atas point of order, saya minta maaf. Saya dengan segala hormatnya memohon Speaker buat ruling. Minta Yang Berhormat baling, tarik balik dan minta maaf. You cannot allow him to use such language. Tuan Speaker, saya ingin bangkitkan point of order. Ini Ya, peraturan point of order. Point of order. Batu kawan. Point of order. dia kena peraturan berapa? Julutong tolong sebut peraturan berapa? Boleh saya betul. Tolong sebut. Saya bagi peraturan mesyuarat sekarang. Tanjung Karang, duduk. Sebutlah. Ya, ya. Sebut. Peraturan mesyuarat 36(4) dengan izin. It shall be out of order for members of the House to use offensive language or make a sexist remark. Tadi Yang Berhormat Baling bukan sahaja kata saya ni gelap, tetapi dia minta saya pakai bedak. Yeah, he's a racist. Saya You use kata saya racist pakai language. bedak. Apa? Speaker, saya rasa kita kena buat ruling. Ya, Perkara kena buat ni tidak ruling. boleh Yang ahli parlimen sebelah sana tu wanita Perikatan Nasional. Semua diam ke? Sokong pakai bedak. Yang Berhormat Sokong Tapak. pakai Tolong bedak. duduk lah. Yang Berhormat Tolong Tapak. duduk. Yang Berhormat Bukankah Tapak. ahli Can you allow parlimen him to kami use ini such language? diundi oleh rakyat? Dia kata YB, tolong duduk. Tolong duduk. Saya buka usul yang dibuat oleh YB Menteri Undang-Undang tadi. Saya minta untuk ruling dari dibahaskan. Tuan Speaker, Speaker. tolonglah minta dia Saya tarik minta balik. ruling dari Tuan Speaker. Ask I him do to- ask for a ruling kalau from you. We are asking you. Datuk Speaker, tak apalah. Kita ni bersahati. Kita nak teruskan urusan. Ini adalah Okey, tak apa. Saya tarik balik. Saya tak mengatakan kat dia pun. Saya Yang kata Berhormat gelap. Tapak. Saya bergelap. Saya tarik balik. Okey, dah ditarik balik. Gunakan bedak. Dah ditarik balik. Tarik balik minta maaf. Sudah ditarik balik. Tarik balik minta maaf. Dah ditarik balik. You insulted all the women here in this house. You said that, Batu Kawan. Sudahlah. You said that, Batu Kawan. Baling rasis. Sudah dikatakan ditarik balik. So, bolehkah kita memulakan bahas usul yang dibuat oleh Menteri? Tuan Speaker. Belum tarik balik. Minta dia tarik balik dulu. Speaker. You kena buat satu. Speaker. Yang Berhormat Tanjung Karang. Saya nak tanya. To make a ruling on it. Sila, sila. Adakah mulai hari ini? Speaker. Adakah mulai hari ini perkataan have to gelap make itu a ruling dianggap on it. sebagai implementary? Saya nak tanya, adakah mulai hari ini sesiapa saja bercakap gelap merupakan implementary? Oh, apa niat? Apa niat untuk berkata Racist remark. Tuan Speaker, you have to make a Perkara itu telah ditarik balik. You have to make a Perkara itu telah ditarik balik. you must make a ruling, Tuan Speaker? Are you not the Speaker of the House? Tuan Speaker, Tuan Speaker. Saya to make a ruling. perkara itu telah ditarik balik. To make a ruling. Ya. Tuan Speaker. Tuan Speaker, you have to Tuan make a Speaker, peraturan ruling. mesyuarat. Ya. Boleh. Please make a Minta ruling. saya pakai bedak. Can- What does that mean? Say tak ada keluar. Harry out. Keluar Dewan. Be impartial. Be impartial, Tuan Speaker. Make a ruling. Tuan Speaker. Perkara itu telah ditarik balik. Boleh, boleh. Tuan Speaker. Tuan Speaker. May I speak? Bolehkah May I kita speak? jalankan bahas sekarang? You Tuan claim to be the Speaker, may I Speaker of the address House. Push it aside. Make Point of order. Tuan Speaker, Ya. point of order. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Ya. Tuan Speaker, bila ada satu perkataan digunakan di bawah peraturan 36(4), Tuan Speaker patut buat ruling adakah parliamentary atau tidak. Sebelum saya buat ruling tadi telah ditarik Tak, balik. bukan Tuan Speaker tidak. Tuan Speaker baru belajar lah. Jangan sombong sangat. Kejap. Tuan Speaker, I respect you, tapi Tuan Speaker, saya nak beritahu Tuan Speaker, Yang sombong tu sepang. Okey, tak apa, Tuan. Bukan speaker. Tuan Speaker, saya nak beritahu, tadi ada minta ruling, Tuan Speaker tak mau ruling. Lepas tarik balik, Tuan Speaker kata dah tarik balik. Tuan Speaker patut buat ruling dulu. tu.
Kerana telah ditarik balik, maka saya tak perlu lagi buat ruling. Before that, you just silent. You don't want to make any ruling. You need to keep the decorum in the house. Tuan Speaker. Saya belum ditarik balik. Tuan Speaker, ada dua perkara sini. Ada dua perkara sini, Tuan Speaker. Tuan Speaker, ada dua perkara. Tuan duduk. Pertama je Tuan Speaker. Tuan duduk. Okey. Tuan Speaker, pertama. Tuan Speaker. Perkara itu telah ditarik balik. Bukan, Tuan Speaker, dengar dulu, Tuan Speaker. Saya akan memulakan bahas mengenai boleh usul lah macam gini. yang berhormat Menteri Undang-Undang Perdana. Saya tidak setuju. You must make ruling. Saya telah dianiayai di Dewan Rakyat ini. Ahli-ahli yang di sebelah sini untuk membahaskan. There is no justice towards women in the house. Ya. Dijemput Tuan Speaker, Yang Berhormat Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri Undang-Undang. to make Oleh sure there kerana is no tidak ada sexist remark in the perbahasan, house. ya, untuk We amended usul this yang standing saya order to bawakan protect ini, women in the house. Saya mohon. Ya. Oleh kerana tidak ada perbahasan untuk usul yang saya bentangkan ini dan Mana disokong, perbuatan? Belum lagi. saya lagi ni. meminta Yang Berhormat Tuan Speaker membuat Point of order. pengundian. Point of order. Ni Tuan Speaker ni. Point of Ahli-ahli yang order. berhormat. Tuan Speaker, point of order. Ahli-ahli yang berhormat, Hari Point of pertama dah order, heboh. Tuan sekarang Speaker. saya kemukakan Point of order. masalah kepada majlis bagi Awal diputuskan. ni. Order. Masalahnya ialah Tuan bahawa Speaker, usul are you seperti yang hard of dikemukakan hearing? oleh Yang Berhormat You can't Menteri hear di me or Jabatan what? Perdana Menteri Tuan Speaker. di bawah nombor you 6 can't dalam hear. aturan urusan mesyuarat hari Point of ini order. hendaklah disetujukan. Tuan Speaker tak nampak Ahli-ahli yang ke? berhormat yang Tak, bersetuju, memang Tuan Speaker kata rasa saya bersetuju. ni gelap sangat sampai tak boleh nampak. Yang tidak bersetuju Point kata of tidak. order. Point of Lebih order. suara yang bersetuju, Point of order. usul Tuan Speaker. disetujukan. Point of order. Bad performance on the first day. Bad performance on the first day, Tuan Speaker. Point of order, Tuan Speaker. Usul Menteri di Jabatan Perdana Menteri sekarang. Point of order. Tuan Speaker macam tak mau dengar lah. Masalah lah. Point of order, Tuan You Speaker. don't want to I've been listen to raising us. point of order is my right in this house. You are being unfair. Ini to us, adalah Tuan hak Speaker. You saya don't dalam want to- Sila lagi, peraturan mesyuarat. Tuan Speaker, Yang Berhormat Tuan Speaker, yang dibangkit saya mohon mengikut peraturan. Babi Ketua Mengkang. saya mengikuti dan mohon kebijaksanaan Tuan Speaker untuk hanya memutuskan secara umum kenyataan-kenyataan seksis tidak harus diizinkan. Itu saya faham balik telah Pakai bedak pun seksis ke? Tapi itu saja. Tak pakai bedak pun seksis ke? Jangan menghina. Ya. Salah dari dulu kita bertaubat langsung. Tolong. Tak malu. Pakai bedak seksis ke? Tuan Speaker. Saya. Baling tak ada tuju pada siapa. Saya ingat besok tengok handset. Besok tengok handset. Kalau No. baling sebut pada sesuatu No. pada umum. Make a ruling now. No handset. Make the ruling now. Wabi Maju sekarang. Menteri Undang-Undang. Tuan Yang Dipertua, mengikut peraturan 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini ditangguhkan sekarang. Point Dan of order, selepas Tuan itu Speaker. majlis mesyuarat akan Point of order, Tuan bersambung pada Speaker. pukul 11.10 pagi. Point of order. Hari Selasa 14 Julai Point of order, 2020. Tuan Speaker. Akan ambil awal lagi ni. Saya berhukum. Ahli-ahli yang berhormat, tak boleh ni kerajaan. sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Jangan takut. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Jangan takut. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Takut. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Saya tangguhkan. Balik rumah pakai bedak. Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa besok 14 hari bulan Julai 2020. Aku cakap aku hitam pun salah. Tak cakap gelap pun salah. La ilaha